Di Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Pelajar lepasan Institut Teknologi Petroleum Petronas INSTEP di Saran terus menyumbang tenaga dan kemahiran dalam bidang dicuburi bagi membantu negara mencapai pembangunan yang seimbang. Ini kerana industri petroleum merupakan sektor penting dalam memangkin pembangunan dan pertumbuhan sektor ekonomi negara. Demikian ucapan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman sempena Majlis Convocation INSTEP ke-18 dan latihan petroleum Kimanis ketiga di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang. Menurut Datuk Musa, hubungan baik kerajaan negeri dengan syarikat minyak dan gas ini menjadi tunjang keberhasilan pelbagai usaha jangka panjang yang dilaksanakan. Ia meliputi aspek pendidikan, pembangunan belia dan kualiti hidup masyarakat. Dalam sidang media kemudiannya, Naib Presiden Kanan Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Petronas, Datuk Raiha Asni Abdul Rahman menyatakan bagi tempoh 2014 hingga 2019, sejumlah 220 juta ringgit diperuntukkan untuk Sabah bagi tajaan pendidikan. Seramai 5,000 pelajar negeri ini telah menikmati manfaat tersebut. Peruntukan ini juga termasuklah perancangan pembinaan Maktab Rendah Sains Mara dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat di Ranau yang dijangka siap pada 2019. Pencapaian membanggakan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP 2 tahun ini adalah hasil pengurusan kerja dan budaya kerja cemerlang warga kerja kementerian berkenaan. Menterinya Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, budaya kerja sedemikian membolehkan KKTP memberi khidmat kepada rakyat dengan lebih baik, cekap dan berkesan. Tahun lalu, 7 pihak berkuasa tempatan PBT iaitu Majlis Daerah Keningau, Beaufort, Kota Marudu, Pinampang, Sipitang, Tambunan dan Majlis Perbandaran Tawau serta Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah JPBW menerima anugerah Indeks Accountability Pengurusan Kewangan. Tahun ini pula JPBW bersama WWF Malaysia dan Pejabat Daerah Sempurna dianugerahkan di International Planning Excellence Award oleh The Royal Town Planning Institute London hasil projek Sempurna Marine Special Plan. Lebih membanggakan apabila kejayaan pelaksanaan e-payment oleh semua PBT negeri dijadikan model di peringkat kebangsaan. Datuk Haji Ji berucap dalam majlis anugerah di Kota Kinabalu. Beliau berharap kejayaan tersebut memberi dorongan kepada warga kementerian untuk terus cemerlang. Usaha meningkatkan kapasiti jalur lebar kepada 100 gigabit sesaat melibatkan institusi pengajian tinggi awam IPTA di seluruh negara membuktikan keprihatinan kerajaan dalam memperkasa pendidikan di IPTA secara dalam talian. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh, ia menjadikan proses penyampaian dan penerimaan maklumat menjadi lebih cepat dan pantas berbanding sebelum ini hanya 2 GB. Ia sekaligus menjadikan sistem pendidikan negara lebih fleksibel menerusi pengenalan beberapa program baharu. Antaranya program 2U2I, CEO Faculty, Integrated CGPA dan Online Learning. Penggunaan online learning, video conferencing dan juga alat-alat pandang dengar yang memerlukan broadband yang besar dapat dilaksanakan dengan sempurna di universiti-universiti kita seluruh negara. Beliau memberitahu media selepas menjayakan program Soaring Upwards Let's Talk Higher Education Siri 2 di Kompleks Dewan Kuliah Pusat Kedua Universiti Malaysia Sabah UMS di Kota Kinabalu. Mengenai program ini, Datuk Idris berkata, ia menjadi saluran penting dalam menyampaikan maklumat berkaitan pendidikan tinggi negara, termasuk kejayaan-kejayaan yang dicapai graduan IPT tempatan di peringkat nasional dan antarabangsa. Sementara itu, ketika merasmikan Hari Terbuka Kolej Komuniti Penampang 2016, Datuk Idris menggesa IPT untuk berusaha menjana pendapatan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada kerajaan.
Ia selaras dengan matlamat kerajaan untuk mengurangkan kadar pergantungan IPT tempatan yang bergantung sehingga 90% kepada kerajaan kepada 70% menjelang tahun 2025. Dato' Idris berkata IPT perlu memanfaatkan kepakaran, latihan dan aset universiti selain buku panduan Purple Playbook yang menggariskan beberapa kaedah untuk universiti menjana pendapatan sendiri. Sebenarnya universiti ada kepakaran mereka, profesor-profesor mereka boleh mendapat buat kajian, mereka boleh buat training dan mereka boleh unlock some of the asset that they have. Ini kepakaran-kepakaran yang ada universiti yang tidak digunakan dengan sepenuhnya. Dan saya kata yuran tidak akan dinaikkan, saya dah kata dulu. Tak usah buat adayan lah. Saya dah kata dulu bahawa saya tidak akan membenarkan yuran dinaikkan untuk undergraduate. Purple Playbook menggariskan 7 kaedah bagaimana universiti boleh menjana pendapatan, antaranya menerusi penghasilan buku, latihan, wakaf, sumbangan daripada alumni serta menerusi pengkomersialan produk. Pengumuman bayaran insentif khas insurgensi sebanyak 55 juta ringgit kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang hilang upaya ketika dalam perkhidmatan disambut baik. Yang di-Pertua Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Sabah Zaman Bayang menyifatkan bantuan berkenaan sebagai langkah terbaik dalam menjaga kebajikan golongan terlibat serta penghargaan terhadap pengorbanan mereka. Bagi pihak semua ahli di negeri Sabah ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada bajet dan pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri. Kita berharap supaya Perdana Menteri dapat melihat lebih jauh lagi kalau boleh untuk menambah dana yang sedia ada. Beliau turut berharap kerajaan terus mengkaji dan memperhalusi setiap keperluan dan keupayaan golongan veteran sesuai dengan cabaran sara hidup masa kini. Beliau berkata demikian kepada pemberita sempena pertandingan golf amal PVATM bersama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Maharudin di Kota Kinabalu. Pertandingan tersebut yang julung kali diadakan bersama Yang di-Pertua Negeri Sabah mencatatkan sejarahnya tersendiri apabila mendapat penyertaan lebih 100 peserta. Zaman berkata ia merupakan langkah permulaan yang baik bukan sahaja untuk meningkatkan usaha menambah dana kebajikan, malah berupaya mengeratkan kerjasama dalam kalangan warga korporat menerusi penganjuran golf amal. Pengumuman kenaikan bantuan rakyat satu Malaysia BRIM bagi individu bujang berpendapatan bawah RM2,000 kepada RM450 berbanding RM400 sebelum ini mendapat reaksi positif daripada golongan berkenaan. Tinjauan RTM di sekitar Kota Kinabalu mendapati rata-rata individu bujang menyifatkan bantuan tersebut sekurang-kurangnya dapat meringankan perbelanjaan diri dan keluarga. Perasaan saya happy lah sebab first bapa saya tidak dapat BRIM, so saya dapat membantu family saya. Kurang-kurangnya saya dapat kasih dorang BRIM tu, so saya happy lah. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Walaupun saya sebagai seorang isteri tidak dapat BRIM, tetapi anak saya boleh memohon sekarang kan? Jadi syukurlah, saya rasa gembira kalau anak saya dapatlah. 450 kan, ya mungkin bolehlah tolong sedikit demi sedikit, tapi kalau untuk memang tidak cukup lah untuk orang bujang begitu. Kira okey lah tu kalau kenaikan sikit, ada juga dapat tanggung barang-barang pribadi di rumah, kayak barang-barang yang pribadi lah, macam saya ni bujang kan. Kenaikan BR1M diumumkan Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2017 malam. 3 pemilik rumah di Kampung Mangkalino Sandakan bakal berdepan tindakan mahkamah kerana didapati mencuri bekalan elektrik dengan melakukan penyambungan secara haram. Pengarah Wilayah Suruhanjaya Tenaga ST Pantai Timur Sabah, Muhammad Yusrul Yusof berkata, ketiga-tiga mereka terdiri daripada pemegang IMM 13,
pendatang asing tanpa izin parti dan pemegang kad pengenalan sementara berwarna hijau. Kesemua mereka ditahan dalam operasi bersepadu di Kampung Bangka Linau, Sandakan, Kelmarin. Tindakan yang sebelum ni kita masih dalam peringkat pendakwaan. Jadi bila kita dapat arahan daripada DPP untuk pendakwaan, maka kita akan prosedlah. Termasuk kes hari ini kita akan bawa kepada DPP juga untuk proses pendakwaan juga. Juga telah menahan berapa orang, seramai beberapa puluh orang, lingkungan dan 50 orang untuk dibuat penyemakan terhadap dokumen-dokumen pengenalan diri yang mereka ada. Jadi perkara ini sedang dokumentasi sedang dibuat oleh pihak JPN dan Immigration. Operasi melibatkan 132 anggota pelbagai agensi penguatkuasa ini turut menahan 14 parti untuk dihantar ke Pusat Tahanan Sementara PTS di Sibuga bagi tindakan lanjut. Seramai 825 peserta menyertai acara perlombaan berbasikal Jambori kali ketiga anjuran Kota Belud Cycling Club KBCC di Kota Belud. Pelepasan peserta disempurnakan Menteri Komunikasi Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak di Kompleks Sukan Butong, Kota Belud. Hadir sama isteri beliau Datuk Raya Erom. Menurut Presiden KBCC Muhammad Mustazar Bundah, perlumbaan sejauh 35 km ini bermula dari Kompleks Sukan Butong, Kota Belud melalui 7 kawasan dan kembali semula ke Kompleks Sukan Butong. Perlumbaan yang disertai peserta dari luar negara itu antara lain bertujuan mempromosikan daerah Kota Belud sebagai destinasi pelancongan di negeri ini. Selain daripada merapatkan perhubungan di antara semua pengayuh basikal, dia juga ingin memperkenalkan Kota Belud sebagai destinasi pelancongan. Yang sekarang ini memang Kota Belud ini memang merupakan satu pusat pelancongan lah di negeri Sabah ini. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah perlumbaan berbasikal Jambori KBCC di Kompleks Sukan Butong, Kota Belud. Chong Xian Fah diumumkan sebagai Johan kategori junior, Fang Suk Fong bagi kategori wanita, Arjali Ahmad bagi kategori veteran dan JR Stanley Jalid bagi kategori terbuka. Mereka menerima hadiah wang tunai, piala dan hadiah iringan. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 8 pagi ini berlangsungnya Majlis Perasmian Tamu Besar Kota Belud 2016 di Kota Belud. Majlis dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Haji Mahyruddin. Seterusnya pada pukul 8 pagi juga bertempat di Dewan Serbaguna Libaran Sandakan diadakan kursus Mega E-Usahawan Sandakan 2016. Akhir sekali pada pukul 10 pagi diadakan program keselamatan jalan raya dan pendaftaran My Lesen JPJ di SMK Membakut. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 23 Oktober 2016. Kembali kepada Taufik di Angkasa Puri, silakan.